Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar untuk subjek adab tahun 3, iaitu tajuk adab menziarahi orang yang sakit. Okay, next. Okay, hari ini kita akan belajar untuk adab menziarahi orang yang sakit. Kita akan belajar 3. Ada 3. Pertama kita akan belajar mengenai pengenalan adab menziarahi. Yang kedua, siapakah yang perlu diziarahi ketika sakit? Yang ketiga adalah adab menziarahi orang sakit. Okay, next. Okay, yang pertama, tengok tu, tajuk kat atas tu. Dia tulis apa tu? Pengenalan menziarahi orang sakit. Okay. Yang pertama, tengok tulisan nombor tu. Menziarahi orang sakit adalah sunat ataupun sunnah dan digalakkan oleh Islam. Maksudnya dekat sini, dalam Islam digalakkan kita untuk menziarahi orang yang sakit. Orang yang sakit contohnya kawan awak accident ke, kan, awak boleh ziarah. Ataupun kawan awak badan dia lemah, tak apa sihat, awak boleh ziarah. Melainkan kalau contohnya macam musim-musim sekarang ni, musim PKP, musim coronavirus COVID-19, kawan awak sakit, positif COVID, awak tak boleh ziarah. Sebab tu sakit wabak. Sakit wabak ni dia boleh merebak, boleh menjangkiti orang lain. Jadi membahayakan diri awak. Jadi tengok juga dia sakit apa. Dia sakit apa. Kalau sakit yang tak mudaratkan, bukan wabak, awak boleh ziarah, awak boleh melawat dia. Tapi kalau sakit yang wabak macam COVID-19 ni, jangan sesekali awak pergi menziarahi orang yang sakit tu, kawan awak tu. Yang kedua, tengok petak warna hijau tu. Dia tulis apa tu? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, sesiapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah Ta'ala, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan, bagus dan bagus langkahmu, ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Iaitu Abu Hurairah ni, dia dengar daripada kata-kata Rasulullah SAW, kemudian dia dengar, disampaikan pula kepada umat Islam. Nampak kat situ apa Rasulullah kata? Bagus dan bagus langkahmu. Nampak tak? Setiap kali kita niat kita nak ziarah orang sakit, contohnya nak ziarah Allahumma salli ala Muhammad, nak ziarah mak saudara kita. Katakan awak nak ziarah Pak Ngah awak. Pak Ngah awak dia baru lepas operation usus, katakan usus. Jadi dia sakit terlantar dekat hospital. Jadi awak ingat awak nak ziarah. Awak nak tanya khabar, nak tengok khabar, nak tengok keadaan Pak Ngah awak. Jadi setiap langkah awak tu daripada rumah awak nak ke hospital tu, nak ziarah, nak melawat Pak Ngah awak kerana Allah Ta'ala, maka setiap langkah kamu tu ada pahalanya. Bahkan diberi ganjaran tempat tinggalmu di dalam syurga. Tengok tu, kan dia tulis tu, ada dalam hadis tu. Okay, seterusnya tengok yang warna pink tu, yang ketiga. Pesakit akan berasa lebih bersemangat untuk sembuh. Bayangkan bila Pak Ngah awak sakit, awak datang melawat, awak tanya khabar dia, kan, awak beri kata-kata semangat dia. Pak Ngah awak rasa macam diri dia ni diambil tahu, diambil berat. Jadi dia pun rasa semangat untuk sembuh. Bila pesakit berasa semangat untuk sembuh, insya-Allah pesakit tu akan cepat sembuh. Okay, jelas? Next. Okay, seterusnya tengok tajuk kat atas tu. Warna hitam tu, warna hitam tulisan putih tu. Siapakah yang perlu diziarahi ketika sakit? Okay. Siapa yang perlu awak ziarah, awak melawat ketika sakit? Pertama sekali adalah ibu bapa awak. Tengok tulisan pink tu kat piramid tu, atas sekali. Ibu bapa awak. Bila ibu bapa awak sakit, awak kena ziarah
kena melawat ibu bapa awak. Ini biasanya kalau awak dah besar dah kerja, awak kerja jauh-jauh, bila awak dapat tahu mak bapak awak sakit, awak kena balik tengok mak bapak awak. Yang kedua, rakan sekelas. Rakan sekelas awak. Katakan hari ni awak datang sekolah, awak tengok kawan awak tak ada, tak datang. Esok awak datang sekolah pun, tengok kawan awak tak ada. Seminggu kawan awak tak datang sekolah. Jadi awak tanya-tanyalah khabar. Kalau awak tahu rumah dia, awak pergi ziarah dia. Tanya kawan-kawan lain, kat mana rumah ni. Rumah contoh kawan awak yang sakit tu nama dia Imran. Kat mana rumah Imran, awak pergi ziarah Imran. Yang ketiga adalah orang Islam. Nampak tu orang Islam. Sebab apa orang Islam? Orang Islam ni adalah saudara kita juga. Sebab apa? Sebab awak pun orang Islam betul. Bila awak orang Islam, maka awak tahu ada orang Islam lain yang sakit, maka kena ziarah juga. Contohnya, tak payah tengok contoh jauh lah. Contohnya, awak berjiran. Awak ada jiran awak tu Islam. Orang Islam juga. Awak tahu dia sakit. Jadi awak pergi ziarah dia. Tengok keadaan jiran awak tu. Jiran awak yang orang Islam. Tengok keadaan dia. Mana yang boleh bantu, awak bantu. Seterusnya, tengok tulisan warna biru, petak warna biru tu kat piran hijau tu atas sekali. Saudara mara. Saudara mara ni awak tahulah. Pak Long awak, Pak Ngah awak, awak punya Pak Teh, sebagainya lah. Sepupu awak, datuk nenek awak tu kira saudara mara lah tu. Awak boleh ziarah ketika diorang sakit. Tengok yang bawah tu, jiran. Jiran pun sama, tadi Ustaz cakap jiran. Kalau jiran awak sakit tak kisahlah, jiran tu bukan orang Islam ke Islam ke. Kalau sakit, ziarah. Kalau awak tahu dia sakit, awak ziarah. Bawa buah tangan. Buah tangan ni bawa lah buah-buahan ke, makanan sikit ke. Ataupun kalau dia tu orang susah, awak bawa lah beras, barang-barang keperluan dapur untuk dia kan. Yelah, jiran awak dah sakit, macam mana nak kerja? Yang terakhir adalah guru. Tengok situ, dia kata apa tu? Guru. Guru tu. Sebab apa? Sebab guru ni mengajar awak, memberikan awak ilmu. Berkat guru tu, doa guru, kata-kata guru tu makbul. Makbul. Jadi bila awak tahu guru awak sakit, awak pergi ziarah guru awak. Contohnya awak dah habis sekolah, kemudian awak masuk sekolah menengah. Awak dah habis sekolah menengah, awak masuk universiti. Awak dah masuk universiti, awak pun dah habis universiti, awak kerja. Bila awak dah besar, awak dengar cerita, tengok kat Facebook ke, dekat Instagram tengok, cikgu aku ni dulu ajar aku sekolah rendah, dah sakit kan. Awak pergi ziarah cikgu awak tu. Sebab apa? Sebab cikgu tu, guru tu pernah mengajar awak, pernah memberikan awak ilmu. Ilmu ni mahal, bukan murah. Mahal ustaz, mahal masuk kat ustaz ni bukanlah harganya mahal, tak, tapi nilai ilmu tu. Dengan ilmu macam-macam awak boleh buat, tapi kalau awak tak ada ilmu, awak tak ada apa-apa pun. Okay, next. Okay, seterusnya tengok tu tajuk tu, dia tulis apa kat atas tu. Adab menziarahi orang sakit. Okay, tengok yang petak warna biru tu. Dia tulis apa tu? Pilih masa yang sesuai. Ini untuk awak. Biasanya masa yang sesuai ni, sebab adab kita, kita tak nak ganggu keadaan ni. Pertama sekali, tidak melawat pada waktu awal pagi. Awal pagi ni contohnya pada pukul 8, pukul 7 lah pagi, pukul 8 pagi. Ataupun pukul 9 pagi ke. Waktu ni tak berapa sesuai untuk awak melawat. Sebab apa? Sebab time ni kebiasaannya pesakit ataupun orang yang sakit, waktu tu waktu dia tengah sarapan pagi sebagainya. Yang kedua, tidak melawat pada waktu lewat malam. Lewat malam ni maksudnya pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam, 1 pagi. Itu waktu tak sesuai. Sebab apa? Waktu kebiasaannya kalau di Malaysia ni, masuk pukul 10 malam je biasanya orang dah start tidur. Terutama orang yang sakit ni, dia akan tidur awal. Jadi elakkan melawat pada waktu lewat-lewat malam. Pukul 10 ke atas tu kalau boleh jangan melawat lagi dah. Okay. Kemudian tengok yang ketiga tu, dia tertulis waktu melawat di hospital seperti berikut. Dekat hospital, kalau katakan saudara mara awak tu, kawan awak ke, jiran awak ke, pangah awak ke, pakcik awak ke masuk
hospital sebab sakit, ada waktu-waktu melawat dia. Contoh waktu melawat untuk tengah hari pukul 1 sampai 2 petang saja. Sebab apa? Sebab 1 hingga 2 petang tu biasanya waktu rehat. Waktu rehat. Waktu petang pula pukul 4.30 sampai 7.30 malam. 3 jam tu je waktu yang dia buka. Sebab selepas 7.30 malam, orang yang sakit kat hospital ni biasanya dia dah sibuk. Doktor ataupun nurse dah sibuk nak bagi ubat, nak bagi dia makan sebagainya lah. Jadi tak boleh diganggu orang sakit ni. Okey, seterusnya tengok yang kotak warna kuning tu. Mematuhi peraturan hospital. Yang pertama, ikut waktu melawat. Setiap hospital waktu melawat dia berbeza-beza. Contoh macam hospital Melaka, waktu melawat dia berbeza-beza. Jadi awak kena ikut waktu melawat yang telah ditetapkan oleh hospital. Yang kedua, tengok tu, kanak-kanak sentiasa di bawah pengawasan ibu bapa. Maksudnya kanak-kanak ni tak boleh datang hospital seorang-seorang. Kena ada mak bapak yang temankan. Sebab apa? Kanak-kanak ni biasa umur macam awak lah. Umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Bawah 12 tahun tu kanak-kanak lah. Biasa kanak-kanak ni suka, macam awak ni suka main lari-lari dalam hospital. Tak reti duduk diam. Itu biasa sifat kanak-kanak. Jadi kena ada pengawasan ibu bapa. Yang ketiga, tengok kat tu, menjaga kebersihan. Bila awak dah datang hospital ni, awak kena jaga kebersihan. Awak tak boleh buat foto. Sebab apa, dekat hospital tu walaupun ada tukang bersih, tukang cuci lantai, mop lantai semua, kan? Tapi tolong jaga adab supaya kita ni tak menyusahkan orang. Tak menyusahkan orang. Yang keempat, tengok, tidak merokok di dalam kawasan hospital. Hospital ni kawasan untuk menjaga orang-orang yang sakit. Tiba-tiba awak pula nak merokok dalam tu. Asap rokok tu kan berbahaya, boleh membunuh, racun. Jadi jangan sesekali merokok dalam kawasan hospital. Dan yang terakhir, tidak membuat bising. Jangan sesekali awak buat bising. Kalau awak ikut mak ayah awak ke hospital, jangan sesekali awak berlari sana, berlari sini, menjerit sana, menjerit sini. Buat bising jangan. Sebab orang yang sakit ni, dia kena rehat. Dia kena ada rehat yang cukup. Kepala dia tak boleh dengar benda yang bising-bising. Nanti kepala dia sakit, badan dia pun sakit. Jadi bila datang hospital, awak kena diam. Jaga akhlak awak. Okay? Alright, itu saja. Syukran jazilan daripada Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.